Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini Jumaat 27 Zulhijjah 1442 bersamaan dengan 6 Ogos 2021, insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin, Kitabul Adab, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang adab. Perbincangan kita masih lagi dalam adab makan. Adab makan. Para pelajar yang ada kitab, tengok bab 107. Bab 107. Kalau hadis nombor 744. Hadis dia nombor 744. Bab 107, hadis 744. InsyaAllah kalau ada beza 1-2 hadis pun dekatlah mana, boleh cari. Baik para pelajar sekalian, bab 107, Babul amri bil akli min janibil qas'ah wan nahyi anil akli min wasatiha. Bab perintah untuk makan makanan yang berdekatan. Mana kita nak makan tu, ambil depan kita dulu, jangan pergi holo jauh. Serta larangan mengambil makanan di tengah. Larangan mengambil makanan di tengah-tengah. Maknanya kalau dalam dulang hidangan tu kita ambil tengah, itu nama dia langgar adab, langgar SOP apa? SOP etika makanan. Kita kena ingatlah. Berkenaan dengan bab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada anak tirinya Umar bin Abi Salamah dalam hadis yang lepas. Tengok hadis nombor 740. Hadis 740, Nabi kita bersabda ketika dia tengok Umar ni tangan dia duduk merayau dalam tempat makan, Nabi kata, ya ghulam sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Anak, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan yang ada depan awak, jangan pergi holo jauh. Ini hadis yang sama. Hadis ini muttafaqun alaih, kama sabaqa, seperti telah sebut dalam hadis 740 yang lepas. Kita pergi kepada hadis yang kita ni 744. Ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al barakatu tanzilu wasat at-ta'am fakulu min hafatayhi wa la ta'kulu min wasatihi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Maksudnya daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkat, barakah. Barakah ni satu perkara yang kita tak nampak. Ilmu ni ada pada kita orang Islam je. Dia tak nampak kalau apa berkat-berkat. Tapi kalau orang Melayu lain pula. Kalau kata berkat tu pergi cium tangan tok guru ke, cium atau itu lain. Yang kita kata barakah ni maknanya Allah Taala turunkan keberkatan dalam makanan itu, di mana Nabi kata turun di tengah-tengah makanan. Oleh itu makanlah kamu semua dengan memulakan yang berdekatan dengan kamu. Jangan memulakan makan dari tengah. Maknanya kalau kita ambil tengah, kita seorang dapat. Tapi bila kita ambil dari tepi, masing-masing dapat.
barakah tu pergi merata ke seluruh kawasan. Ini adab. Alhamdulillah, adab makan jelas. Nak makan pun Allah Ta'ala beri kepada kita syariat yang diajar oleh Nabi SAW begitu mantap. Hadis yang kedua 745, wa an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu qala kana lin nabiy sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu laha al-gharra yahmiluha arba'atu rijalin falamma adhaw wa sajadu ad-duha utiya bitilka al-qas'ah yani waqad thurrida fiha faltaffu 'alayha falamma kasuru jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala a'rabiyyun ma hadhil jalsah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran 'anidan thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu min hawalaiha wada'u zirwataha yubarak fiha rawahu Abu Daud bi isnadin jayyid. Maksud dianya daripada Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu, Nabi memiliki talam. Kalau kita dia tulis piring itu, terjemahan piring ni Indonesia, piring itu pinggan. Talam tu besar, nama dia al-gharra. Kita kata macam kawah tu besar sangat. Talam ni macam nama dia al-gharra, yang hanya boleh diangkat oleh 4 orang lelaki. Talam ni, itu ni kawah, 4 orang lelaki boleh angkat, besar. Pada pagi hari ketika mereka telah melaksanakan solat duha. Mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas solat pagi, Nabi kita berkumpul, mungkin dia bagi tazkirah, cakap-cakap dengan sahabat. Selepas solat duha, maka diangkatnya. Talam dulang tersebut dibawa dengan dipenuhi dengan bubur. Nama dia sarid nama bubur. Sedap ni. Maka orang ramai pun mengerumuinya. Jadi masing-masing liko duduklah nak ambil makanan sarid ni, bubur ni. Ketika jumlah mereka terlalu ramai mengerumuni bekas tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas lututnya. Dia panggil Nabi kita duduk di atas lutut. Jasa ala rukbatayhi jalisan ala zuhuri qadamih. Macam kita duduk macam tahayat awal tu kan. Kita duduk macam tu, kemudian duduk di atas tumit. Mana tinggilah sikit gitu. Bila Nabi duduk macam tu, sebab bila duduk macam tu dia jadi luas. Kalau kita duduk bersela, makan ruang kan. Duduk ini jadi sempit sikit sebab orang ramai nak masuk. Itu adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab Badui berkata, "Duduk jenis apa ni Rasulullah? Pelik duduk macam ni. Orang Badui tak makan macam ni." Pelik bagi dia. Nabi sallallahu menjawab, "Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku seorang hamba yang mulia, bukan seorang jabbar, orang bengis, orang sombong, dan anid, orang yang pemarah. Aku ni Allah jadikan orang yang lembut, abdan kariman, lembut, pemurah, bukannya jabbar. Jabbar ni orang ganas, orang yang kasar, sombong, itu jabbar. Anid, kerah kepala, tak? Jadi aku duduk dengan tawaduk macam ni. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, makanlah dari sekitarnya, ambil di tepi-tepi, dan biarkanlah bahagian atasnya, mana tengah-tengah tu jangan usik, maka akan diberkati padanya Allah. Hadis ini rawahu Abu Daud dengan sanad yang jayyid, mana sanad yang baik. Baik para pelajar sekalian, dalam hadis yang kita baca ni, yang pertama barakah, dan hadis yang kedua juga Nabi sebut berkat itu turun di tengah. Turun di tengah makanan. Bila ke makanan itu jadi berkat? Apabila kita makan ramai-ramai dengan baca bismillah, al-barakah datang.
Kerana itu jangan ambil yang tengah. Kita ambil tepi-tepi dulu. Nanti tengah tu semua orang yang makan akan dapat barakah yang turun di tengah itu. Maka di hadis ini menunjukkan bahawa bekas tu kita boleh namakan dia. Sahabat namakan bekas qas'ah, dulang Nabi dengan nama Al-Gharra. Sebab apa nama dia Gharra? Sebab biasa dalam bekas ni orang letak makanan putih. Putih ni sama ada mari daripada lemak ataupun putih bur. Dia punya gandum, bali itu putih. Itu bubur dia tu. Ataupun putih dengan sebab di bubur tadi diletak laban, susu. Kalau tempat kita orang letak kelapa, santan kan. Santan tak ada Arab, dia letak susu. Maka terkenalah qas'ah Nabi tadi dengan nama Gharra. Jadi kita pun boleh lah kalau kita nak buat dulang ke talam di masjid ke, kita letaklah dulang dulang mandi, dulang yang pentingnya dibolehkan kita letak nama bekas makanan itu. Biasa kalau kita buat di pondok saya ni ada kawah, itu dia panggil untuk bubur. Malam-malam hari Isnin malam pelajar-pelajar dia buat latihan syarahan. Jadi setiap malam ni pelajar-pelajar akan berlatih masak bubur. Jadi terkenallah bubur tu dengan kawah bubur. Kawah apa tu? Kawah bubur. Sebab setiap minggu kita ada bubur kacang. Lepas pelajar berlatih syarahan, dia orang pergi makan bubur, cicah dengan roti. Menarik. Alhamdulillah, kesan saya. Baik, kita balik ke cerita hak Nabi dulu. Cerita pelajaran lain kali. Jadi di sini yang pertama, maknanya yang seterusnya kita boleh namakan bekas kita tu dengan Al-Gharra. Letak nama apa adalah yang kita tahu. Dan elok juga boleh kita duduk selepas subuh, kita tunggu sampai duha. Dan dalam hadis ini menunjukkan Nabi SAW, ketua negara, bersifat tawaduk. Dia pergi makan ramai-ramai. Tak ada meja VIP. Anak banyak kali dah saya ulang isu meja VIP. Ustaz dijemput ke meja VIP. Masa ceramah tadi menangis ustaz, cakap bab zuhud. Tidak cintakan dunia. Waktu makan orang lain beratur duduk atas tikar, kita meja VIP dengan bekah berpusing. Masya Allah, tabarakallah. Bagi anak ini saya rasa malu apabila dibuat seperti itu. Kalau kita nak duduk sama-sama, cuma untuk orang lain buffet pergi beratur, ustaz supaya tak beratur kita letak hidangan sini boleh lah. Tapi jangan sampai meja VIP. Malu kita tengok. Nabi SAW duduk, bayanu istihbabi musyarakatil kabir, kenyataan elok pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin, orang-orang ulama-ulama ni makan sekali dengan masyarakat. Duduk sekali. Kalau kita nak tolong hidang tak apalah. Daripada ustaz kita duduk beratur habis masa dia kan, dah dia ceramah dah panjang. Baik, ini di antara yang kedua, kalau kita tak faham tentang kedudukan boleh tanya, kenapa ustaz duduk macam ni? Tengok, Badui tanya Nabi, ayu jalsah ni? Nabi kata ini jalsah orang tawaduk. Mungkin ustaz ni duduk kaki dia selang gitu. Kenapa ustaz? Kaki saya ni patah. Kan ada semin tak boleh nak lipat. Mana biar kita tahu adakah duduk ni cara sunnah atau duduk orang uzur. Dia ada dua. Satu duduk sunnah, yang kedua duduk uzur, yang ketiga duduk sombong. Itu na'udzubillah. Maknanya kalau yang sunnah kita nak ikut. Kalau yang uzur kita maaf, kita tak boleh ikut. Kalau yang sombong kita jauhkan diri. Ini adab-adab makan dan cara duduknya sekali. Kita kata Masya Allah, tabarakallah, betapa indahnya Islam sampai mereka nak duduk pun diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar, saya berpindah ke bab yang ke-108, babu karahiyatil akli muttaki'an. Bab makruh makan sambil menyengging. Apa dia nak terjemah muttaki'an ni? Dia kata bersandar. Biasanya kalau ittikak ni, perasan tak? Rumah harap dia ada jalsah duduk. Kemudian dia ada tempat sandar gini, kita duduk macam ni. Ni orang panggil apa ni? Duduk ittikak, mana duduk menyengging gini. Sambil makan puak-puak lah. Duduk betul nak makan. Perut pun tak selesa, main dengan sengging-sengging gini. Kan? Tengok hadis dia. Wa an Abi Juhaifata Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'an.
Nabi kata sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Juhaifah, Rasulullah bersabda, aku tidak pernah makan sambil muttaki, sambil duduk menyengging macam ni, bersandar macam ni lah. Orang panggil duduk relax gitu. Oh, macam ni orang duduk ni, duduk isap okok boleh lah, tapi duduk makan-makan tu tak sesuai. Nabi tak duduk macam tu. Nampak pemalas sangat, nak makan pemalas. Makan duduk betul lah, main apa dia. Duduk menyengging macam ni. Menyengging ni bahasa Malaysia apa dia? Duduk macam ni ha. Ini. Ittikak dia panggil, duduk sengit sebelah. Baik. Apa makna muttaki'in? Ada dua makna sini. Al-Imamul Khattabi, seorang ahli lughah, dia kata maksud muttaki, orang yang bersandar di sini ialah orang yang duduk dengan bersandar pada sesuatu yang dibentangkan di bawahnya. Macam kita buat hamparan, kemudian ada tempat sandar, macam kursi Arab tu. Duduk relax makan gitu. Maksudnya bahawa dia tidak duduk dengan bersandar pada sesuatu yang dibentangkan di bawahnya, seperti dilakukan oleh orang yang ingin makan banyak. Sebab duduk relax ni makan banyak, lama duduk. Tetapi dia duduk dengan tenang, tidak bersandar dan makan secukupnya. Ini merupakan pandangan Al-Khattabi. Pendapat ulama lain kata tak, muttaki dengan makna bersandar ialah orang yang condong pada bahagian sampingnya. Duduk macam ni, ada tempat sandar sini, kita duduk relax macam ni. Itu duduk belah ni. Itu kan ada kan, macam kita panggil duduk atas kerusi malah gitu. Itu tak boleh. Wallahu a'lam. Artinya para jemaah sekalian, duduk Nabi kita ajar duduk at-tawadhu'. Nak makan duduk baik. Jangan duduk malah macam ni, duduk macam ni. Baiklah, hadis yang seterusnya. Hadis 747. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muq'iyan ya'kulu tamran. Rawahu Muslim. Anas kata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan meletakkan punggungnya di atas tanah dan menegakkan kedua betihnya sambil makan kurma. Kalau kita panggil duduk bertinggung, duduk atas lantai, atas punggung atas lantai, lutut kita akak dua gitu. Duduk kita pegang itu. Itu dia panggil duduk muqyan. Boleh duduk macam tu. Sambil makan. Mana boleh? Duduk apa dia panggil? Ada orang kata duduk menyengging tadi, bertelku. Duduk bertelku, menyengging, yang betulnya muttaki, duduk sengit gitu. Mana duduk sengit tak boleh? Kalau duduk macam ni, duduk atas punggung tapi angkat lutut itu, kita pegang lutut, makan boleh. Makan watama boleh macam tu. Nak makan nasi jangan. Tumpah nanti. Tengok jenis makan lah. Makan roti ke, makan watama boleh. Tapi kena makan nasi lah. Sama ada kita duduk tadi, duduk bersela atau duduk duduk atas lutut tadi boleh. Baik para pelajar sekalian, perkataan muq'i' ialah duduk, orang yang duduk dengan meletakkan punggungnya di atas tanah dan menegakkan kedua betisnya. Jadi kita duduk aja tu. Orang kata duduk apa bahasa kita kata apa, duduk apa ni? Duduk tinggung. Hadis ni rawahu Muslim. Tamaklah tuan-tuan bab duduk. Sekarang ni kita berpindah pula bagaimana cara nak makan. Bab yang ke-109, panjang sekali dia punya tajuk bab. Imam Nawawi bawa tajuk dia panjang sekali. Bab istihbabil akli bi thalathi asabi' wa istihbabi la'qil asabi'i wa karahati mashiha qabla la'qiha wa istihbabi la'qil qas'ah wa akhdhil luqmati allati tasqutu minhu wa akliha wa jawazi masiha ba'da al-laqi bis-sa'idi wal qadami wa ghairiha. Panjang dia punya tajuk ni, kan? Tajuk dia tu bab dia lah. Bab sunnah makan dengan 3 jari. Kita makan 3 jari je guna. Makan apa ni? Makan roti, makan tamar, semua boleh. Makan nasi 3 jari masuk tak masuk? Ini kita kena tengok realiti. Jangan kata awak ustaz ni makan nasi 5 jari dia. Kalau makan nasi 3 jari macam mana mau colek makan dengan sudu boleh lah. Menjilat jari jemari setelah makan. Bila kita makan, kita jilat jari kita sebelum kita pergi basuh. Dan makruh mengusap jari, mengelap jari sebelum menjilatnya. Jadi ada setengah orang sudah makan, dia tak jilat, takut dia ambil tisu, dia kesap. Dia
keringkan. Makruh. Sunnah juga menjilat pinggang. Kalau pinggang kita tu ada, kita jilat. Mengambil makanan yang terjatuh. Makanan jatuh atas suprah tu, kita ambil makan. Dan dibolehkan mengusap, mengelap jari sesudah menjilat tangan. Menjilat tangan di mana bisaidi dengan betis, wal qadam dengan kaki atau lain-lainnya. Mana setelah kita jilat semua dah, kat tangan kita pun tak ada dah dia punya kesan makanan, boleh kita kita gosok kat betis kita. Macam orang-orang di kampung dia sudah makan, dia tak ada tisu, dia gosok je kat bulu betis dia tu. Masya-Allah. Jadi dia ada dalam kitab ni. Hadis 748 Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kamu makan, bila kamu makan, janganlah dia mengusap, jangan mengelap jari-jarinya sebelum dia menjilatnya atau dijilatkannya, muttafaqun alaih. Ini pelik sikit kan. Sama ada jari kita jilat ataupun kita suruh orang jilat. Boleh ke nak suruh orang jilat? Kan? Contoh, kalau orang tu tak apa ini, tidak pengotor, boleh ya. Contohnya anak kita lah, kita kata dah. Kita dah suap-suap makanan anak, kita nak jilat malah dah, ataupun mungkin kita dah puasa. Jadi anak tu kita suruh dia jilat jari kita ni supaya tidak ada lagi sisa-sisa makanan di jari, boleh. Tapi jangan buat ke anak murid, nanti jadi benda lain. Jadi ta'asub, jadi fanatik, jadi banyaklah. Benda-benda khurafat akan timbul nanti. Nanti semua orang mari berebut pakai nak jilat jari tok syekh belaka. Penat kita. Jangan buat. Benda-benda yang boleh menimbulkan fitnah, lah. Suruh anak, contohnya kita suruh anak lah. Yang paling simple kali, boleh maknanya sama ada kita jilat sendiri jadi, ataupun suruh anak yang kita suap tu, ni je. Supaya kita pergi basuh tu dah kering. Mungkin kita puasa tak nak jilat kan. Hadis ini jelas rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang hadis yang seterusnya 749 wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi' fa idza faragha la'iqaha. Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu dia kata, aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari. Setelah selesai baginda jilat sisa-sisa makan yang melekat pada jari-jarinya. Dia makan tamah. Jadi ada manis-manis tu Nabi jilat. Kamu ni baru dia, kalau ada mandil, ada sapu tangan, dia keringkan. Hazal hadis sahih rawahu Muslim. Maknanya kita kena tengoklah. Kena tengok kategori makan. Kalau kita boleh makan 2 jari, 3 jari, silakan. Itu dia panggil lebih menunjukkan kepada tidak tamak kita kepada. Kalau makan buah tamak siapa ambil 5 jari nah. Tamak kecil je, kan? Kenapa siapa pegang 5? Hadis 750 wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil'aqil asabi'i was-sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, rawahu Muslim. Daripada Jabir dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar membersihkan sisa-sisa makanan yang berbaki pada jari-jari tangan dan juga bekas piring ataupun pinggan kita. Ambil pinggan je, tak payahlah kita angkat lak gitu. Jadi macam kucing pula dah. Tapi maknanya kita, jari kita ni kita boleh, mana kita sapu makanan yang ada atas pinggan tu boleh. Kecuali sup contohnya ada, bolehlah kita iruk sup tu kan. Tengok jenis lah, tengok jenis benda. Jangan ambil pinggan duk lak situ. Orang kata ni warna pelik sangat ni kan. Kita kena ambil kira juga budaya setempat. Nanti orang pandang pelik kepada Islam pula, susah kita. Dan baginda bersabda, sesungguhnya
Kenapa kita kena jilat makanan yang sampai ke akhirnya? Sesungguhnya kamu semua tidak tahu makanan mana yang mengandungi keberkatan. Keberkatan, kesuburan yang Allah Ta'ala turun tu, tak tahu yang mana. Mungkin yang akhir, yang terakhir, di situ ada keberkatan. Hadzal hadis rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Maknanya para pelajar sekalian, kita kena jangan ambil mudah lah. Ni kalau makanan-makanan ni, masyarakat orang Melayu ni, dia punya budaya pelik. Biasanya bila makan-makan tinggal sikit lagi. Masing-masing tolak, tak mau. Habis itulah habis. Orang kata kenapa tak nak habiskan, tinggal sikit. Dia kata tak boleh, takut nampak pelahap. Tuan rumah kata Allah, makan sampai licin nah. Ini konsep menyalahi sunnah. Budaya Melayu yang bercanggah dengan sunnah. Sunnah kata kita kena makan sampai habis. Kalau sudah habis mesti dilicinkan. Bukan sekat licin, tangan-tangan pun dijilat. Kita duk main tolak mu aku. Awak lah. Tapi kalau banyak jangan duk main badi tolak. Hilang pula kita punya zuhud kan. Makan banyak sangat jangan. Ini di antara perkara yang kita kena ambil perhatian lah kan. Allahu Akbar. Hadis 751. Wa anhu ay wa an Jabirin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudhha falyumit ma kana biha min adhan wal ya'kulha wa la yad'ha lisyaitan wa la yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amin al barakah." Rawahu Muslim. Maksudnya, apabila makanan salah seorang di antara kamu terjatuh, kita makan, jatuh, maka ambillah dan bersihlah kotorannya. Kemudian makanlah. Jangan biarkan syaitan memakannya. Makanan yang jatuh dari pinggan kita, kalau kita tak ambil, syaitan tolong ambil. Dan janganlah mengelap tangan dengan sapu tangan sebelum dia membersihkan sisa-sisa makanan yang berbaki pada jari-jarinya. Kerana sungguhnya dia tidak mengetahui makanan mana yang terdapat keberkatan. Hadis ini rawahu Muslim. Jelaslah kepada kita arahannya supaya mengutip makanan yang terjatuh. Kalau makanan jatuh kita kena ambil. Jangan jadi orang sombong. Makanan jatuh kotor tu. Ambil pun dia marah juga. Jangan ambil. Allahu Akbar. Hadis yang seterusnya. Hadis ni simple tak payah syarah banyak. Saya tengok para pelajar boleh faham dah. Dalam kitab syarah pun dia tak syarah juga. Sebab jelas sangat dia punya penjelasan. Hadis yang ke-752. Wa anhu daripada Jabir lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Inna asy-syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'ni hatta yahdurahu 'inda ta'amihi fa iza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudhha falyumit ma kana biha min adha thumma liya'kulha wa la yad'aha lisyaitan fa iza faragha falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakatu." Rawahu Muslim. Maksudnya, Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan selalu mengikuti setiap perbuatan seseorang. Ingat ni, hati-hati tuan-tuan. Hati-hati tuan-tuan, syaitan dia ikut pergerakan kita. Yahdur, dia hadir inda kulli syai'. Ni bahaya ni. Dia hadir segala tempat. Waktu kita makan dia duduk sini. Tunggu, tak baca bismillah, dia puak makan juga. Yang tak tahannya, hati-hati tuan-tuan. Waktu duduk dengan isteri, baca doa, jangan tak baca. Kalau tidak syaitan tumpang sama. Allahu na'udzubillah.
Syaitan datang dalam tengok Nabi kata semua perkara dia hadir. Walaupun semasa dia makan, syaitan akan mengikutinya. Apabila makanan, tadi kita dah baca, kalau tak baca bismillah, dia makan sama. Apabila makanan kamu jatuh, hendaklah dia mengambil kembali, lalu membuang yang terdapat kotoran, kemudian makannya. Biasa roti ni jatuh ni kita ambil, orang Arab senang, dia ambil roti, dia buat gitu. Boleh makan semula, debu-debu pasir je, hilang habis dah. Janganlah dia membiarkannya dimakan oleh syaitan. Satu. Isu yang kedua, apabila selesai makan, hendaklah dia membersihkan sisa-sisa makanan yang berbaki pada jari-jarinya. Sesungguhnya dia tidak tahu pada bahagian makanan mana di bahagian mana dimakan itu yang mengandungi keberkatan. Kita duduk dengar bab berkat makanan itu daripada awal hadis tadi. Maknanya penting sangat isu konsep berkat tak berkat ini para jemaah sekalian. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis yang seterusnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhuzha wal yumit anha al-adha wal ya'kulha wa la yad'ha lisyaitan wa amarna an nasluta al-qas'ata al-qas'ata wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Rawahu Muslim. Allahu Akbar. Maksudnya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, siapa cerita ini? Anas. Siapa dia Anas? Anas ni duduk khidmat di rumah Nabi 10 tahun. Dia tengok Nabi makan. Dia tengok Nabi minum. Jadi dia cerita kepada kita apa yang berlaku. Apabila Nabi sallallahu makan, baginda membersihkan sisa-sisa makanan yang berbaki pada 3 jari. Kan Nabi makan dengan berapa jari? 3 jari. Maka Nabi kita bersihkan. Baginda bersabda, apabila makanan seorang yang kamu terjatuh, hendaklah dia membersihkan dan memakannya semula. Jangan biarkan makanan itu dimakan oleh syaitan. Jangan biar syaitan makan. Baginda Nabi SAW juga menyuruh kami membersihkan sisa-sisa makanan yang berada di pinggang, bekas makanan kita tu. Dan baginda bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu pada bahagian yang mana dari makananmu yang mengandungi keberkatan. Mu tak tahu yang mana berkat. Hadzal hadis rawahu Muslim. Allah, jelas kan? Sudah jelas. Cuma bagaimana nak merealisasikan dalam hidup kita ni? Malu je nak ambil makanan yang jatuh kutip semula. Allahul musta'an. Tak apa. Malu nak ambil, bagi ke syaitan. Kita ada 2 pilihan saja. Sama ada kita ambil makan atau kita beri kepada syekh makan. Syekh apa? Syaitan makan. Nauzubillah. Jangan bagi ke syaitan, kan? Allahu Akbar. Hadis 754 dalam bab kita ni lagi. Bab kelebihan makan 3 jari dan jilat jari-jari ni. وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري. Maksud dianya daripada Sa'ad bin Haris. Dia bertanya Jabir. Jabir ni sahabat, tentang hukum mengambil wuduk setelah makan makanan yang dimasak dengan api.
Tak kiralah daging ke, ayam ke, apa saja yang kita makan dengan sudah dimasak dengan api, adakah kena ambil wuduk? Sebab apa? Sebab di awal Islam memang kena ambil wuduk. Tapi akhirnya Nabi setelah meninggalkan makan makanan yang dimasak dengan api, tak payah ambil wuduk. Maka Jabir jawab, tak. La, Nabi kata. Nabi kata la, maknanya Jabir kata tidak berwuduk, tak perlu wuduk. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang sekali kami mendapat makanan seperti itu. Allahu akbar. Tuan-tuan bayangkan, Jabir kata di zaman Nabi jarang kita jumpa makanan yang dimasak dengan api. Habis dia orang makan apa? Makan tamar, makan buah kurma. Gitu ya makanan. Sangat simple hidup dia orang ni. Jarang-jarang jumpa roti, jumpa kambing. Jarang. Kita hari ni asyik duk mengambing je. Kan? Setengah orang ni mengumpan ustaz dengan kambing. Ustaz jemput ceramah masjid saya. Nampak ustaz tu tak apa-apa nak jawab. 3 ekor kambing dah siap tu ustaz. Allah, ustaz ni pun fikir selalu, cari tarikh selalu bagi. Bunyi kambing. Terlupa ke kolesterol naik. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Jadi kata Jabir, jarang sekali kita dapat. Allah, zuhudnya mereka tuan-tuan. Apabila kami menerima makanan yang dimasak, tidak ada di antara kami yang mempunyai sapu tangan untuk membersihkan tangan. Biasanya bila kalau makan buah tamar 3 jari je, tapi kalau makan makanan yang masak tu berminyak, jadi tangan ni kena lap, kena orang kata kena kesak kan, kena lap, kena sapu. Tak ada tempat nak sapu, macam mana nak sapu? Dengar ni. Maka kami mengusak-usakkannya ke tapak tangan, betis ataupun tapak kaki. Masya Allah, tabarakallah, simple hidup mereka. Kita hari ni berpuluh jenis tisu ada. Macam-macam tisu ada kan. Kemudian kami terus solat tanpa berwuduk terlebih dahulu. Hadal hadis rawahul Bukhari. Ini menunjukkan beberapa perkara hukum tak perlu ambil wuduk setelah kita makan makanan yang telah dimasak. Ini merupakan hukum terakhir pada peringkat awal Islam. Naam, kena ambil wuduk. Kemudian akhirnya Nabi kata tak perlu ambil wuduk. Nabi tak ambil wuduk, sahabat tak ambil lah kan. Mereka ni ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua, menggunakan mandil ataupun sapu tangan tu boleh kita guna. Sapu tangan lah. Baik. Kita ambil satu lagi bab untuk menamatkan perbincangan tentang adab makan. Bab yang ke-110, 110. Babu taksiril aidi ala ta'am. Bab menjemput orang ramai untuk makan bersama. Pentingnya banyakkan tangan dalam hidangan. Maksudnya jangan makan seorang lah. Nak banyak tangan, kalau ada 5 orang baru ada 5 tangan. Orang tak makan 2 tangan, makan sebelah kan. Makan tangan kanan je. Allahu akbar. Ini kelebihan. Hadis 755 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul isnaini kafis salasah wa ta'amul thalathati kafil arba'ah muttafaqun alaih. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Tapi syarat makan serentak. Dan makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Hadis ini muttafaqun alaih. Itu dia panggil berkatnya bila kita makan sama-sama. Barakah ada. Dalam riwayat yang kedua, hadis 756, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'amul wahidi yakfil isnain. Makanan untuk seorang boleh makan 2. Wa ta'amul isnaini yakfil arba'ah. Untuk 2 orang boleh makan 4. Wa ta'amul arba'ati yakfis thamaniyah. Yang 8, yang 4 boleh makan 8 orang. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini menunjukkan kepada kita, hadis ini rawahu Muslim. Hadis yang pertama tadi muttafaqun alaih. Ini menunjukkan kepada kita berkatnya bila kita makan ramai-ramai. Contohnya kita 5, 6, 8 beranak contohnya. Ada seorang tak nak makan. Dia nak makan nanti-nanti. Dia kata, bila mah, bila-bila. Masak yang sama habis. Tapi kalau dia makan sama-sama cukup. Itu dia panggil barakah. Kasratul aidi
Kita kena banyakkan tangan sewaktu makan, mana kena makan beramai-ramai. Jangan main individu-individu. Dahlah zaman kita ini makan individu. Makan dengan tak pinggang masing-masing, gelah masing-masing. Dulu orang makan dalam dulang, ramai-ramai. Pakak doa Kelantan kata, pakak doa ganyamu, ganyaku. Tu yang berkat tu. Ni main dengan anak beranak pun pinggang lain-lain. Nabi SAW dengan Aisyah. Tengok dalam bab yang ke-111. Tuan-tuan ingat. Pelajaran kita yang akan datang, bab 111. Bab adab minum. Kita tengok bagaimana Nabi bertukar gelas dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kita dengan bini, tak mahu tukar. Kecuali kalau kita pergi tempat kenduri, jangan tukar gelas dengan bini. Bini pakai gincu, lama-lama merah mulut awak. Dia kata gua Pak Haji merah mulut tu. Penat kita kan. Jadi sabar, tajuk ni kita tunggu dalam siri yang akan datang. Habislah kita, tamatlah kita bab adab makan. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, hadis bab 111, babu adabis syurbi, bab adab minum. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.